pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, adik kakak, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun untuk sama-sama kita menyambut kehadiran Isra dan Mi'raj, satu peristiwa yang agung. Saya mengucap syukur pada Allah kerana kemarin dulu jam 6.40 petang kemarin dulu, waktu umat Islam menunaikan solat Jum'ah di Masjidil Aqsa, pihak Kesatuan Ulama Sedunia memberi penghormatan yang besar yang pastinya tidak layak bagi saya untuk menyampaikan ucapan secara live melalui online, didengari oleh jutaan manusia, dan yang menarik didengari oleh seluruh umat Islam yang menunaikan solat Jum'ah di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan insya-Allah ianya akan menjadi saksi di hadapan Allah pengorbanan kita, jasa kita yang kita berikan kepada Masjidil Aqsa. Sebab itu di dalam sejarah yang sangat besar yang tidak berlaku kepada mana-mana nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, Allah mentakdirkan Isra dan Mi'raj berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan hamba-Nya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang diberkati oleh Allah di sekelilingnya, yakni di sekeliling Masjidil Aqsa, supaya dilihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan berbentuk mukjizat yang tentunya kalau kita bincang, jangan kita bincang dengan akal. Kalau kita bincang dengan akal, macam mana seorang manusia nak berjalan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam satu malam, belum lagi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Itu akal manusia. Adapun mukjizat, dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dibandingkan dengan kuasa yang dimiliki oleh Allah, Allah mencipta langit tidak ada tiang. Allah meletakkan paras di dunia ini, antaranya air di lautan, menyebabkan manusia boleh mengukur mana gunung yang paling tinggi, diukur daripada paras air. Dia tak pernah nyayuk.
bangunan yang nak dibuat, kalau tidak ada air, nescaya dunia tak akan mampu membina pencakar langit. Kerana air, tukar dia boleh ukur daripada tiar ke tiar supaya tinggi dia sama. Saya pernah diberi taklimat KLCC yang dibina. Saja saya tanya, saya kata kalaulah KLCC ni dia lari hujung ini dengan hujung sana 2 inci ke 3 inci, kita tak nampak, lari sikit dia punya tinggi. Arkitek mengatakan bahawa KLCC akan runtuh. Dia mesti sama. Ukuran ini daripada air yang dicipta oleh Allah, dan Allah mencipta sejenis perkara di luar daripada kemampuan akal kita. Allah pernah bersumpah, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Demi sesungguhnya kami angkat langit, kata Allah. Allah angkat langit. Dan Allah jadikan di sana ada neraca yang diulas panjang lebar oleh para alim ulama. Selain daripada neraca timbangan, Allah tatghaw fil mizan. Mizan, neraca imbangan, neraca timbangan. Mizan juga adalah neraca keadilan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia boleh berfungsi dengan baik di dunia. Ada air, mizan daripada Allah, kita boleh ukur macam-macam. Allah jadikan wap daripada bumi naik ke atas, hujan daripada langit turun ke bawah. Itu mizan Allah. Air hujan bila dia turun bersih, dan dia turun dalam bentuk hujan, berderai hujan. Para hadirin hadirat sekalian, cuba kita bayar. Yang pertama, kalau air najis daripada bumi ni diangkat oleh Allah naik ke langit, kita kencing, dia kering, naik lagi. Air kotor, air longkar naik, bila turun air mutlak. Kalaulah air kotor yang naik, dia turun kotor balik. Dunia ni jadi malapetaka habis. Penyakit melanda manusia lebih daripada Covid tadi. Tapi mizan Allah tidak begitu. Air hujan kalau dia turun sama besar dengan stand yang saya duduk ni, cukup dah. Kalau besar masjid ni, lagi-lagi lah turun. Siapa berani keluar? Duduk dalam rumah pun mati. Pecah masjid kita ni kalau air terjun sama besar dengan ni je. Air banyak di udara, tapi Allah meletakkan mizan, neraca dia. Allah mengarahkan kepada air yang banyak di awan, yang pernah negeri kita ni 4-5 tahun yang lepas turun banjir besar. Tanah Merah tak pernah tenggelam. Saya ada kedai di Tanah Merah, tiang elektrik tenggelam lagi. Habis komputer, habis segala-gala, mesin elektrik, guna elektrik, habis licin. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang banyak ni kalau dia turun sama besar dengan kereta sebiji atas dunia, mati habis kita. Tapi Allah letak al-mizan. Para hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ukur benda ni dengan perjalanan Rasulullah, tentunya kita boleh percaya. Kalau Allah boleh buat langit dan bumi, Allah nak menjalankan Rasulullah, benda kecil. Tapi Allah jalankan Rasulullah ini dalam situasi yang penuh hikmah. Allah menjalankan Lailan di waktu malam. Mengapa Allah tidak menjalankan Rasulullah di siang hari? Burak turun daripada langit, landing
di Suqul Lail sebagai contoh, dekat dengan Masjidil Haram, yang tempat orang berniaga. Buruk turun, zoom. Kuek-kuek Rasulullah pun berjalan pergi dekat buruk, naik duduk atas buruk, sekali dia kebah, sekali dia langkah, sayup mata memandang, sebagaimana disebut dalam hadis. Tapi orang tengok belakang. Bila Rasulullah balik, senang nak kira. Ya Muhammad, mau pergi ke mana? Aku tengok pelik sungguh. Pelik. Sekali dia langkah, sayup mata memandang. Rasulullah kata, aku pergi Masjidil Aqsa. Ya sungguh. Aku rasa 3 langkah ya Masjid Aqsa. Orang akan sebut begitu. Tapi Nabi SAW dijalankan oleh Allah lailan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Di waktu malam. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab, isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha, ini pandangan saya sebut ni, kita jangan komen. Dia mengatakan Isra dan Mi'raj berlaku ruh bukan jasad. Ada riwayat mengatakan begitu. Isra dan Mi'raj ini ruh dan jasad, sebagaimana yang disebut oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Termasuk asyratul mubasyiruna bil jannah menyebut Isra dan Mi'raj ini ruh dan jasad. Sebab itu disebut subhanallazi asra. Ayat Al-Quran ini Allah guna subhana, maknanya macam kita sebut subhanallah. Para hadirin, orang Arab bukan macam orang Melayu. Kita orang Melayu, kita redah ikut dia. Dah. Orang mati kita tak la haula wala quwata illa billah. Nah. Kadang-kadang ada gapo-gapo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mati kita tak masya-Allah. Ikut dia. Orang Arab tidak begitu. Orang Arab kalau dia buat rumah, dia dapat nikmat, dia kata macam mana? Masya-Allah. Sebab tu di rumah dia tulis masya-Allah. Haza min fadlillah. Ini kelebihan yang Allah bagi. Dia letak dia punya sutuk dia tu. Dia ada ukiran daripada seming, tulis masya-Allah. Haza min fadli rabbi, ataupun haza min fadlillah, macam-macam dia sebut. Sebab apa? Itu Arab, dia ada sebutan dia. Benda-benda yang ni dia sebut Allahu Akbar. Bila dia sebut subhanallah, benda yang suka nak terima oleh akal, tapi benda ni comel, dia sebut subhanallah dia sebut. Allah ambil perkataan ini bubuh dalam Quran, subhanallazi. Sebab apa subhana? Kerana Rasulullah naik ruh dan jasad. Kalau naik ruh saja tak pelik, macam kita mimpi. Airnya tumbuh sayap, kita pun terbang piu. Sebab tak perak pakai tahun. Sebab apa? Mimpi. Pelik? Tak pelik, bukan mimpi. Bukan mimpi. Mimpi nikah pula. Suka selalu nikah dua tak suka tu ke, bangun tidur tu sengih suka. Pelik kau? Tak pelik, moga mimpi. Tapi kalau buat sungguh, pelik kalah. Bagai mimpi pergi. Arab dia tak akan sebut subhanallah. Tapi kalau berlagu bini dua, dia kata subhanallah, dia kata tak aware, hai. Dia pelik, dia jadi pelik. Kau agak klik suku bau. Tak boleh hilang atuk. Baik. Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Dia bawa tengah malam para hadirin sekalian. Bawa tengah malam.
menyukarkan Nabi dalam situasi dakwah Rasulullah di waktu itu ditolak oleh orang awam. Masyarakat tolak, orang tolak Islam walaupun Islam ni benda baik. Adik kakak hak ni sebutir kita kena ingat molek. Benda baik ni ke, oh payah basuh. Kita tak usah ambil hak jauh lah. Kita ambil anak-anak kita, anak saudara kita. Cuk kita didik supaya dia ni jadi baik. Oh, let it guide. Let it guide. Acu terang anak tak. Anak saudara ke balik raya ke dah. Balik raya. Nyepaka rambut ni putih merah. Putih jalu, merah jalu balik lah tak tu dulu. Hati tegur. Dia tak kira siapa tu okey ke apa, cak tegur anak saudara kita. Kita tegur apa? Tak si dia masuk dah kau. Kecomel kata. Patut tak si supaya berlakunya benar-benar fahsya, zina lah gapo. Adik kakak kalau dia makan pelik, gaya pelik, dia pergi kelak tu je, dia tak pergi lain. Kita nak elok anak saudara kita supaya anak saudara kita ni jadi baik, jadi gapo. Acu terang. Dia kata gua nak. Oh, handling lagu mana? Padahal kubur dia sebelah lain, kubur aku lain. Oh, nya jawab siapa tak berat. Oh, bisa setara mana pocik aku. Nak tegur ke? Dia tu Nabi kot. Padahal dia dosa tepek dia. Hak ni kita kena ingat adik kakak. Bila kita sebut Islam, barang ni payah. Payah. Sedangkan Islam ni benar comel semua. Hak Nabi suruh, tak ada satu benda tak comel. Quran kata mu kena buat gani. Adik kakak acu baca sebutir Quran. Tak ada hak Tuhan suruh buat, benda ni tak comel. Ada. Kalau dia Tuhan larang, mu jangan judi, mu jangan berzina, mu jangan minum arak, mu jangan go to gani gitu. Acu cari. Ada hak Tuhan kata jangan, benda tu comel. Tak ada. Tuhan kata jangan, tak comel. Tuhan kata mu kena buat, comel. Dah bapa nak kau Nabi ni. Nabi ni adik kakak duduk zaman jahiliah. Tanya orang bunuh anak puan. Nabi kata jangan bunuh anak puan. Hanya celak mata anak Nabi. Acu kita fikir dengan akal kita. Orang duduk balah. Nabi kita jangan balah. Jangan balah. Kena bersatu, kena molek. Oh, dia pakat puja Sayyidina Umar zaman tu. Kerana Sayyidina Umar ni berakhir balah. Khalid bin Al-Walid kaki balah. Sayyidina Hamzah kaki balah. Oh, hak ni hak dia puja. Muhammad ni karu. Itu kita kena faham. Bapa Allah buat lagu tu sebab Allah nak bagi kepada kita ganjaran yang besar bila kita martabatkan Islam, bila kita perjuangkan Islam ini. Supaya Islam ni berkembang. Kita buat kerja juga, orang marah apa buat. Kita dapat ganjaran yang besar. Sehingga Allah anugerah kepada orang yang jaga Islam dan memperjuangkan Islam ini. Ganjaran dia sampai 700 kali ganda. Kita buat kebaikan lain boleh 10. Tapi kita jaga Islam, kita berjuangkan Islam ini, kita bersungguh-sungguh dengan Islam 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta dia di jalan Allah. Allah pilih harta dia sebab dia nak mereka. Sebab apa? Harta orang paling sayang. Paling sayang. Maka dia masuk, orang membelanjakan tenaga dia, pemikiran dia untuk jaga agama, martabatkan agama, sama sebagaimana seorang yang menabur satu biji benih. Dia tahu sebiji benih, naiklah separuh, ada 7 takar. Setiap takar ada 100 putih buah. 100 kali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kata, aku nak tambah kepada siapa aku nak. Sebab tu para hadirin sekalian, kita dengan agama ni kita jangan mudah pergi. Ada orang dia kata susah cara ni. Adik kakak, kita ganjaran besar Allah nak bagi kepada kita 700.
Kalau kita buka dalam tafsir Said Qutb mengatakan bahawa orang yang duduk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berada di jalan pintas untuk masuk syurga Allah. Program kita pada malam ini yang kita nak bincang Isra' Mi'raj, kita nak kait dengan perjuangan. Kita dapat 700 kali ganda. Sebab apa? Para hadirin hadirat, musuh kita ramai luar. Orang tengok dia kata macam-macam. Oh, guano pelik ni. Masjid dia. Orang kata selalu. Guano tu, guano ni. Sebab itulah Allah bagi ganjaran yang besar. Allah Subhanahu wa taala dikakak sekalian di saat Nabi kita ditolak. Orang sebut innaka la majnun, ni orang gila. Innaka la sahir, ini tukar sihir. Macam-macam orang sebut kepada Rasulullah. Innaka qad ataita bi amrin azim, farradta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum wa ayyarta bihi alihatahum wa kafarta bihi man madha min abaihim. Wahai Muhammad, kamulah yang bawa masalah yang paling besar di bumi Mekah. Kamulah yang memecah belahkan penduduk di Mekah. Kamulah yang menghina datuk nenek moyang kami. Kamu mencaci Tuhan-Tuhan kami. Kamulah yang mengkafirkan orang-orang terdahulu di kalangan kami. Yang tuduh Nabi. Hak Nabi bawa barang comel tak dikit, habis kara dia tok atas kepala Nabi. Sebab apa? Allah nak bagi ganjaran yang besar kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Sebab lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asyuqqah. Sekiranya jalan Islam, perjuangan Islam ini safaran qasidan, perjalanan yang boleh dituju dengan dekat. Aradan qariban, satu perniagaan yang boleh menghasilkan keuntungan yang cepat. Ramai orang akan ikut kamu wahai Muhammad. Akan tetapi jalan Islam ini jauh penuh dengan onak dan duri. Itu sunnatullah. Sebab itu kita didik anak. Susah kita berasa dah. Adik kakak jangan berhenti. Didik, insya-Allah Allah bersama dengan kita. Kita besarkan lagi, didik dalam family kita yang agak besar. Lagi banyak ancaman kita kena. Sabar, teruskan. Kalau kita didik masyarakat, lagi besar. Lagi besar. Kelantan, kita perkenalkan bulan semaya. Orang kata, apa bulan ni aku semaya dia? Dia pula kecil. Bulan lain tak boleh tu. Keping, nama lagi keping. Serupa kita sambut bagai-bagai lain tu, sambut merdeka. Berapa lepas 31 tak merdeka kau? Jo, tapi orang lain dia tak kata bila kita buat program Islam, agenda Islam ada selalu tu ni. Ini lumrah. Menyebabkan Nabi adik kakak sekalian keluh kesah, rusing. Sebab apa orang tak nak terima Islam? Pening Nabi mikir tak siapa ni sebab apa? Hingga pergi ke Taif, orang Taif balik Rasulullah, halau Rasulullah keluar. Sampai Nabi SAW terpaksa tinggal Taif balik. Nak buat lagu mana ni? Pening. Allah sengaja menguji Rasulullah. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala nak persejuk hati. Pasal Allah dia buat kita manusia, Allah buat langit, dia buat bumi, dia faham lagu mana nak buat. Bila Nabi kita makan tak lalu, tidur tak nera, nak buat lagu mana? Allah jemput Rasulullah, nak suruh pergi ngadak dia. Dan Allah nak tunjuk syurga, Allah nak tunjuk neraka. Bila manusia tengok syurga, manusia tengok neraka, cerita ni cerita panjang lah, ambo nak rekah je. Nabi kita ni bila jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ambo nak ceritanya, Allah beri kepada Rasulullah semaya 50 waktu, Nabi kita senyum. Senyum. Oh, bereslah 50 waktu ni, sekejap je tidak berat. Sebab apa? Allah dia tengok dah syurga. Kita ni hak jadi masalah tak tengok lagi. Hak tu yang lagi gadik je ni.
Orang ber tengah Allah spekar tu beli hak mahal sekali habis kederah. Dia lemuk manis duk kedai bojan macam. Tak, kedai bojan dia lebih. Jangan marahlah. Janda jangan marahlah. Nak sebut dah. Ni nak sebut muda. Ada. Manis janda lagi pada masjid. Para hadirin sekalian, itulah dia Islam. Bila Nabi kita tengok bagian ni, kan Nabi kita terima 50 waktu. Sebab apa? Sebab dia tengok syurga, dia tengok neraka. Lepas tu dia banding lalu lagu ni weh hari akhirat. Dunia ni kita hidup lagu ni adik kakak sekalian. Amor kau tua. Datuk Abedin kita. Dia kakak lagi pada Amor. Dulu muda teh-teh. Muda teh-teh. Dia dah tu. Apa dah dia kakak depan Amor, ada orang umur 70 lebih, masuk 80. Sekat tu lah. 80 lebih pada 80 ni jaga putih mata dah kita dengar. Dah. Biasa tak 70 mati. 70 mati. 70 tahun. Hari akhirat ni adik kakak, Nabi kita faham ada waktu tu. Hari akhirat, satu hari, kalau ikut Imam Ibn Katsir, dalam tafsir dia sebut, inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sana. Dia kata satu hari di hari akhirat sama lama dengan 50,000 tahun dunia. Sehari. Walaupun kalau kita baca dalam surah Sejadah 1000 tahun. Ambil 1000 tahun sudahlah. Sehari sama dengan 1000 tahun. Pada rank tu. Maknanya kalau masuk neraka sehari 1000 tahun. Masuk syurga sehari 1000 tahun. Sehari. Dah tak ke kita tak boleh nak jaga. Kalau kita hidup 70 tahun, baru berapa jam baru akhirat. Tak ke kita tak boleh nak jaga waktu di dunia supaya kita tak masuk neraka. Sebab apa? Neraka kita tengok teruk lagu mana. Syurga kita tengok sendiri nikmat dia setara mana. Adik kakak nak makan gapo boleh berlaku. Nak kebun luah mana boleh berlaku. Tak payah jaga. Kita malu takut ni kena jaga dah ni. Tanah musakin. Dah lah tanah. Kalau dia boh kat dia kakak, rumah besar dekor ada gapo. Tu ada tidur bawah musakin. Tinggal rumah. Dalam syurga tu. Dalam syurga. Bagi. Nak makan, dihidang. Kita tengok gapo dia. Tengok kebun. Hak siapa? Hak kita. Lah ni kita naik kereta adik kakak. Tengok kebun. Hak siapa? Hak ni hak Mardi. Nampak? Hak ni LPP, hak ni bukan hak kita. Hari akhirat ni kita tengok hak kita. Tengok bidadari, hak siapa? Hak kita. Sebab itulah Nabi kita dia gagal. Apalah hamba tak sikit banyaklah. Tunggu metok program. Akhir sekali tinggal 5 dah ni. Kadang-kadang kita lupa ada kata silap ke boleh tak naik kali lagi. Kena kali lagi cabut maya subuh boleh kira dah. Tinggal 5 adik kakak. Kita semaya 5 di segi kelebihan dia sama dengan 50 waktu. Subhanallah. Untuk umat Muhammad. Kalau kita baca dalam kitab syariat Islam hak dulu, buat so boleh so. Buat salah so boleh nyakit so. Kita ni tak buat salah so, nyakit boleh so. Buat baik so, boleh 10 kebaikan. Alhamdulillah. Baik. Amat nak undur ke belakang sikit. Allah bawa Nabi ni pergi di Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pergi Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa pula Allah sebut allazi barakna haulah. Yang diberkati oleh Allah di sekelilingnya. Dah Masjid Haram tak berkat ke? Allah tak sebut. Minal Masjidil Haram, dia tak sebut allazi barakna haula. Ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haula. Dah, dia sebut so. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haula. Masjid Aqsa ni diberkati oleh Allah di sekeliling.
Sebahagian besar para alim ulama mengatakan sekeliling Masjidil Aqsa adalah bumi Syam. Lo ni Syam ni, Jordan, Syria, itu bumi Syam. Termasuk Palestin lah, termasuk Palestin. Itu bumi Syam yang diberkati oleh Allah di sekelilingnya. Amr waktu belajar di Jordan dulu, ada seorang sahabat Amr, Iyad Darami nama dia, Dr. Iyad Darami. Sekarang ni dia prof penuh, dia tu pensyarah di Amerika Syarikat, belajar sekali dengan Amr. Dia buat tesis Allazi barakna hawla berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Sangat menarik kalau kita baca. Dia mengatakan bahawa Masjidil Aqsa adalah kutub kepada perkembangan politik dunia, politik antarabangsa. Sesiapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Bila hamba baca menyana, hamba kata Datuk ni dia ambil poin lagu mana. Tapi bila menengung lama, hamba kata jolo sungguh. Sebab di segi geografi dia, Masjidil Aqsa dia duduk di tengah-tengah perjalanan perdagangan di waktu itu. Pedagang mari daripada India ke mana ke, dia nak masuk ke Mekah Al-Mukarramah di waktu itu, dia kena lalu melalui kawasan Masjidil Aqsa. So, di segi geografi dia, kedudukan dia betul-betul strategi untuk pemerintahan dunia. Menengung lagi. Kalau kita tengok sejarah, dulu Yahudi menguasai Baitul Maqdis. Yahudi kuasa sebelum daripada Rasulullah mari lagi. Rasulullah belum ada lagi, Yahudi menguasai. Bila Yahudi menguasai di zaman itu, kita tengok dalam sejarah, Yahudi menguasai dunia. Lepas daripada itu peperangan yang berlaku, peperangan masyhurlah Salibul Ahmar. Perang di antara orang Kristian dengan orang Yahudi. Akhir sekali orang Kristian tawar Masjidil Aqsa, tawar kawasan Al-Quds. Waktu itu dia menguasai dunia. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mari bila Rasulullah wafat, perjuangan Rasulullah disambung oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga meninggal dunia, disambung oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada kitab Al-Ahdul Umariyah. Sayyidina Umar, polisi dia nak kembangkan Islam keluar daripada bumi Arab. Dia nak pastikan Islam ni berkembang. Dia buat lagu tu tak kena, buat lagu ni tak kena. Akhir sekali dia pergi tawan kota suci Baitul Maqdis. Sayyidina Umar pergi tawan. Dalam peristiwa panjang lah, dia menunaikan solat dalam gereja apa semua sekali. Ya, kita boleh ambil hukum hakam berkenaan dengan benda tu. Akhir sekali jatuh kota suci Baitul Maqdis ke tangan Sayyidina Umar, ke tangan Khalifah Islam. Dan di waktu itu, lepas daripada tu je, masuk satu negara demi satu negara, satu negara demi satu negara jatuh ke tangan Islam. Kemudian selepas daripada tu, dia jatuh balik Masjidil Aqsa. Bila kerajaan Daulah Islamiah ni jatuh. Maka bila jatuh habis. Negara-negara Mesir jatuh, Syria jatuh, Iraq jatuh ke tangan orang lain. Boleh ke orang Yahudi? Lepas tu mari Salahuddin Al-Ayyubi, seorang mujahid unggul. Dia mari, dia tawar kota suci Baitul Maqdis. Lepas daripada itu jatuh kota suci Baitul Maqdis, dia boleh menguasai balik. Jatuh. Kemudian lepas daripada tu, nasib kitanya tak comel. Yahudi ni mari pula. Dia menguasai kota suci Baitul Maqdis. Yahudi. Saparin ni. Para hadirin, ramai mana orang Yahudi yang duduk di bumi Palestin. Waktu dia tawar dulu sikit benar, lah ni ada 8 juta ya. Adik kakak sekalian, ada 8 juta Yahudi duduk di kota suci Baitul Maqdis kita, negara Israel kita panggil sekarang. 8 juta ya.
Siapa menguasai bank dunia? Yahudi. George Soros, siapa semua sekali hok kita duduk sebut dulu kan? Yahudi. Tapi oleh kerana dia menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Penasihat ekonomi negara-negara umat Islam ni, apa malah nak bila lah, nak mereka ni 90% daripadanya adalah Yahudi. Amerika sendiri tu, Amerika ni dia Kristian, tapi nak jadi presiden Amerika, dia kena baik dengan badan Yahudi dunia. Kalau tidak, tak naik. Sebab tu hamba tak pelik. Jatuh terang, naik bidding gitu. Dia kata orang Kelantan. Orang kata Joe bidding. Joe Biden. Dia baca lain Amerika. Walaupun dia lunak begini, tapi kena ingat anak koci dia mesti tunduk kepada badan Yahudi dunia. Kalau tidak, anytime dia akan jatuh. Walhal di Amerika Syarikat, majoriti dia Kristian, bukan Yahudi. Para hadirin, Yahudi bila dia menguasai ini, dia boleh porak-porandakan negara-negara Arab. Hamba rasa dulu, hamba kuliah hamba pun sebut bahasa sini. Bumi Arab ni kalau kita ibarat sama besar dengan masjid kita ni. Israel besar mana? Sama besar dengan tahi cicak je. Cantik duk tengok. Negara Arab baca tengok, Mesir. Sekarang ni berapa ratus juta dah tahu? 150 rasa. Penduduk dia 150 juta. Mesir saja. Arab Saudi kurang lebih sama ramai dengan Malaysia, 35 juta. Syria 30 juta lebih. Sudan, Iraq, sekeliling besar-besar tu Allah. Arab Saudi ni macam benua negara dia. Sudan besar, Mesir besar, Libya besar, Tunisia apa semua sekali. Lepas tu sebelah teluk ni pula negara-negara Khalij dengan Qatar, dengan Emirat Arab Bersatu, dengan Kuwait, negara-negara yang kaya raya. Tapi Israel dia boleh jadi kingmaker. Dia boleh tunjuk negara Arab ini Swiss duduk tanya dia. Dia kata Arab Saudi, dia pecek Nusra Yaman, serai bersemu. Siapa suruh? Yahudi. Belakang dia Amerika. Amerika bersekongkol dengan Yahudi. Hancur Syria. Negara Syria hancur. Adik kakak. Siapa dia pelaga? Amerika, Yahudi. Pelaga, tak payah belaga dengan tentera dia. Nya pelaga di Yahudi ni akhir sekali perang sama Arab. Sebab tu hamba ni lama duduk negara Arab, 10 tahun. Hamba duduk negara Arab. Kadang-kadang dia jadi allergy. Allergy. Baru ni mari minta sedekah Muhammad. Dia kata, wallahi nahnu miskin, mari kata aku lari daripada perang. Kata perang mana? Dia kata aku Suri, orang Suri. Orang Suri. Kata memperang dengan siapa? Memperang dengan Israel ke? Memperang dengan Amerika ke? Dia pun ganyak, dia nampak dia kita nak godeh. Kata memperang sama sendiri. Adik kakak amal lama di negara Arab. Di Jordan ni baloh kisakit. Sakit je baloh. Tengah malam dia ke tembok atap rumah kawan tu. Bro, memang syagak. Tu tembok. Kota dewa habis. Tembok. Duduk 2-3 hari pokok tu pula mari balah pula. Tembok atap pula. Bersemu. Dan senjata siapa dia buat? Amerika. Betul Arab balas sama sendiri. Adik kata. Bila Arab ni balas sama sendiri, dia tak boleh nak buat apa. Para hadirin sekalian, cuba bayangkan kalau negara-negara Arab ini tadamun Arabi, dia ada kesatuan dia. Kalau dia boleh bersatu padu di antara satu sama lain, Amerika kena tunduk kepada negara Arab. Minyak duduk negara Arab berlaku. Kekayaan. Orang Arab pula Allah buat adik kakak sekalian tubuh dia Masya Allah besar. Orang Tina dia boleh pikul tisju.
Oh, kalau dia nikah, kalau tu lelaki besar-besar tak uang hari-hari, pak kok dia tahu pun nelo je. Kau besar-besar kita semua ni. Adik kakak, Arab, rubuh dia. Besar. Tapi otak kecil. Apa kali nak kau suduh dah tu. Otak dia kecil adik kakak. Balah je, kerja dia balah sama sendiri. Sebab tu adik kakak sekalian, ambo kadang-kadang mari curu hati, kadang-kadang mari rasa. Dalam negara kita ni, lepas daripada kita menghadapi pilihan raya baru ni, ambo mendengar dengan kawan-kawan dalam dewan ulama, ambo mikir kata kita kena buat sesuatu. Akhir sekali ambo buat ketah kerja melalui dewan ulama, ambo je tulis. Di waktu tu orang Islam ni kena bersatu. Parti yang paling besar waktu tu PAH ni UMNO. Ambo buat kata kena kerjasama molek. Pasal apa? Adik kakak, Allah tunjuk dah negara Arab ni lagu tu. Bila dia balah gapo dah, walaupun negara dia besar, rakyat dia ramai, tubuh pula besar, kekuatan ekonomi duk dengan dia apa semua sekali, dah. Punya jajah oleh Israel, jumlah penduduk dia lala ni kurang lebih 8 juta je. Tapi dia bisa dah 8 juta. Maknanya kalau kita kecek mudah lah. Kalau negara Arab ni dia duduk negara dia belakang, duduk negara dia pakat bedi Israel dia duduk daripada negara dia tengah perubahan Nusyah, hok lek Nusyah, lek Syah. Bakal 2 jam licin. Tapi dia adik kakak pasal apa balah? Kita pun lama balah. Belum merdeka. Nak capai kemerdekaan negara, hok ni kata lagu tu, hok ni kata lagu ni, hok ni kata kita kena lawan betul-betul penjajah, hok ni kata tak boleh tak lawan, baik kita kerja dengan penjajah. Dia kata gini balah. Mari pas tu hari ni adik kakak. Hati jawab kamu tanya. Ekonomi negara kita siapa dia pegang? Ekonomi negara kita lola ni siapa dia pegang? Tidak orang Melayu. Orang Melayu berapa peratus? Kita ada 98%. Lola ni 98%. Melayu Bumi Putera ni 98% ada. Kita menguasai ekonomi banyak mana? 17%. Orang Cina baru ni dia ada 18%. Lola ni dia turun sama orang Cina ni. Dia jadi 17%. Oh ni perangkaan hak terbaru tahun ni masuk 2021 ni dia ada 17% sahaja orang Cina di Malaysia. Dia pegang ekonomi banyak mana? Hampir-hampir 70%. Dah apa jadi gitu? Tak sudut celik mata kau orang Cina. Muka dia cerdik. Dia berapa? Dia tak balas sama dia balas pada taruh. Akhir sekali bolak ke dia habis. Sebut tokek orang nampak mata repeat lah. Kontrak projek hak besar, hak mega dak ni. Buat kalau kita pergi Kuala Lumpur tu duk jalan ke atas rumah hamba di apa tu kat song kok ni tu. Siapa kontraktor? Orang lain. Bawa balah. Kita balah. Balah tu tak ada pasal-pasal dia. Adik kakak, balah. Ambo ngaji luar negara lama. Batu ambo boleh sebut dalam mesyuarat. Ambo sebut. Ambo kata kalau nak marah, ambo orang sepatutnya marah kepada UMNO. Adik kakak, ambo ngaji Mesir kan? Allah Akbar. Buat kicap, nanok nasi jual. Tak nampak je peti. Pergi cari bok pada pasir. Hak boleh dok banyak-banyak pergi cari pada pasir. Hak mulai Mesir ambo. Kata melek gak wak kering. Datuk wak kering atar balik Malaysia. Pasal apa? Nak belanja Mesir. Mak ayah tak boleh nak atar. Kalau atar pun 3-4 bulan atas. Sekali 100 riyal kali atar. Susah. Hingga pulak pergi Jordan. Sama buat master di Jordan.
Siapa ambo gelak gambar kata lagu mana aku nak pergi Jordan. Jordan waktu ambo ngaji dulu, satu dinar sebelah riyal. Sebelah riyal. Lo ni 7 riyal lebih. Satu dinar. Masa ambo ngaji tu sebelah riyal. Kata sudah kerja. Akhir sekali ambo bertekad. Ambo kata aku tak malu. Ki aku nak ngaji perabi, aku pergi apa sejadah muka pintu masjid hari Jumaat, aku minta sedekah. Aku tak malu. Tapi alhamdulillah sekali habuk tak ada. Allah Subhanahu wa taala ya jaga adalah cara-cara dia begitu begini. Akhir sekali ngaji boleh habislah master di Jordan. Amo bukan nak congek diri. Waktu buat master di Jordan, amo pelajar paling awal tamat master di Universiti Al-Bayt. Paling awal berbanding dengan Indonesia daripada Thailand ngaji sekali. Amo paling cepat. Dan amo boleh markah paling tinggi berbanding dengan pelajar lain. Tapi minta beasiswanya reject them. Tak boleh. Orang nafi hak kita. Pasal apa? Ketua PAH Jordan amo. Zaman. Maknanya kalau amo kata nak denda, amo boleh kata. Waktu tanya maaf lah amo sebut. Amo baru ni amo kata kepada amo. Kata demo yang nak balas dengan bersatu, kata bersatu ni dia keluar daripada UMNO. Keluar ni ada hujah masing-masing. Ada orang kata dah kapal dah sembuh. No. Hak tak lari tu dia kata boleh tapung, berkali boleh tapung. Hak orang nak lari dia kata selat, dia kata selat mati. Masing-masing ada ni. Tu je kata demo dengan UMNO dengan ni. PAH dengan UMNO ni. Allahu Akbar. Kita ada Mamali, kita ada peristiwa Lubuk Merbau, kita ada ISA, operasi Lalai, macam-macam. Datuk kita tahu. Ustaz Bakacik lama mana duduk rumah hamba? Jordan. Tidur bangun rumah hamba, lari operasi Lalai.